Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya ingin menyentuh maksud bekalan 43 020100 sumber manusia. Saya ingin bertanya kepada Kementerian tentang sama ada perancangan untuk mengubah syarat pejawatan di PBT. Kita semua tahu bahawa pejawatan di PBT adalah pejawatan tertutup. Ya, apabila tutup makna dia pegawai tidak boleh tukar keluar daripada PBT tersebut, ya, dan ini sebenarnya ada baik dan ada buruknya. Di antara perkara yang negatif ialah apabila ketua-ketua jabatan atau pegawai-pegawai ini tidak perform, maka beliau akan duduk di situ sampai pencen atau sampai dia meletakkan jawatan. Ini menyebabkan pegawai-pegawai di bawahnya agak demoralize, dan untuk menukar daripada jabatan ke jabatan, dia juga bergantung kepada kepakaran yang dia ada. Kita tidak boleh meletak seorang yang berkelulusan undang dalam bahagian perancangan. Jadi kita akan lihat bahawa ketua jabatan perancangan, dia duduk di situ mungkin dari mula dari entah berpuluh tahun atau berbelas tahun, ya. Dan saya ingin mencadangkan supaya KPKT dan bersama kerajaan-kerajaan negeri untuk mungkin meminda sedikit akta supaya kaki tangan pegawai-pegawai PBT dipoolkan di bawah satu guna sama atau pejawatan guna sama negeri. Maknanya kita boleh menukar daripada satu PBT kepada PBT yang lain. Buat masa sekarang ini sekiranya mereka ditukar kepada PBT lain, ia melanggar akta yang ada, dan ada pegawai yang ditukarkan walaupun naik pangkatnya, tapi mengugutlah untuk menyaman balik kerajaan negeri. Jadi kadang-kadang we have deadwoods dengan izin. Jadi ini semua membantut di dalam kerja-kerja PBT. Ya, they have been there, mereka di situ agak lama dan terlalu menguasai dan terlalu mendominasi. I think it's not good untuk jangka masa panjang negara kita. Kedua ialah saya ingin menempuh tentang Kesejahteraan Bandar 040300 mengenai pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai. Saya ingin bertanya tentang pemberian lesen ini, dan it seems macam semua orang yang mengiklankan mengatakan mereka adalah pemegang peminjam duit berlesen. Pada hakikatnya mereka tidak berlesen, dan apa yang paling sangat merisaukan adalah kadar faedah yang mereka kenakan adalah terlalu tinggi. Misalnya kalau mereka pinjamkan RM10,000, dia hanya bagi RM7,000, dan kemudian kadar faedahnya itu saya rasa macam sangat mustahil untuk membayar. Dan sekarang ini ada teknik baru, mereka mengiklan khidmat mereka iaitu melalui SMS. Kita tidak kenal mereka, tetapi akan sampai tawaran-tawaran pinjaman wang ini, dan saya ingin tahu adakah pihak kementerian berusaha untuk mewujudkan atau meminda mana-mana akta supaya pelawaan sebegini yang tidak diminta ini boleh dikenakan tindakan. Makna dia orang kata supaya ini tidak menggalakkan, kerana ada manusia ni bila dia terima tawaran pinjaman mudah, bayaran balik pun mudah, jadi dia cepat teruja, tapi akhirnya apabila dia tak boleh bayar, dia akan pergi kepada wakil rakyat, meningkan kepala wakil rakyat. Okey, saya juga ingin bertanya, apakah sebenarnya kekangan kementerian untuk enforce? Masa dulu saya ingat kita dah bawa tentang iklan-iklan yang ditampalkan kepada nombor-nombor telefon peminjam ini, ditampalkan kepada di atas papan-papan kenyataan PBT, tapi pada ketika itu SKMM saya ingat menjawab bahawa tiada apa tindakan yang dapat diambil ke atas mereka ini, ya. Tetapi bagi saya rasa sudah sampai masanya nombor-nombor yang mereka digunakan untuk membuat pinjaman ini atau perkhidmatan ini diambil tindakan ke atas mereka. Seterusnya saya ingin ke 080000 kerajaan tempatan. Saya nak tanya tentang latihan pegawai-pegawai yang ada di dalam KPBT. Sejauh mana
mereka ini diberi pengetahuan yang agak orang kata up to date, ya. Saya risau bila saya melihat bahawa kelulusan kerajaan tempatan, pembinaan perumahan, tapi tidak mengambil kira tentang saliran dan perparitan. Mereka hanya meluluskan pada kawasan tertentu, ada parit di kiri, kanan dan depan. Dan kita lihat apabila lot-lot yang di tepinya belum dibangunkan, maka paritnya hanya ada di depan. Jadi akhirnya mereka menunggu pula permohonan yang seterusnya daripada lot sebelahnya untuk dimajukan, barulah parit ini akan bersambung. Jadi apakah latihan yang diberi kepada mereka? Dan saya terus terang saya katakan kelulusan perancangan mungkin 10 tahun yang lepas, 15 tahun yang lepas sudah menampakkan kegagalan di segi perancangan dan menimbulkan masalah, dan banjir kilat adalah di antara perkara yang sekarang ini menghantui penduduk. Kalau kawasan saya, Sentosa, Bandar Puteri dan sebagainya, maka setiap kali hujan tak sampai 1 jam, maka akan ada banjir, ya. Dan banjir ini sangat dengan izin irritating, sebab ia menyebabkan juga air di dalam pembentungan, ya, tidak dapat mengalir kerana air banjir, dan dia juga menyebabkan najis itu naik di dalam tandas dalam rumah mereka. Dan saya ingat ini adalah kena-mengena dengan perancangan. Seterusnya saya nak tanya tentang kepekaan pegawai-pegawai perancang ini tentang keperluan penjaja-penjaja kecil. Pusat-pusat penjaja ataupun kedai-kedai, restoran-restoran, majlis itu sendiri tidak mencukupi kerana ramai rakyat nak berniaga. Akhirnya bila tidak ada tempat, mereka berniaga di tepi-tepi jalan. Bila mereka berniaga di tepi jalan, sering disaman dan sebagainya. Dalam keadaan yang ada sekarang, kita tidak dapat nak melarang mereka dan nak menguat kuasa dengan begitu orang kata begitu tegas, kerana ini adalah periuk nasi rakyat dan mereka perlu mencari rezeki yang lebih. Apa yang saya lihat ialah apabila pemaju mengemukakan perancangan mereka, jarang sangat perancang-perancang kita menekankan tentang perlu mewujudkan satu tempat penjajaan ataupun food court. Ya, mungkin menjaja ini sudah tidak lagi relevan dalam negara kita. Nak menjadi negara yang maju, kita nak satu persekitaran yang bersih, ya, yang cantik, ya. Tetapi perlu dipikirkan bahawa tapak untuk peniaga-peniaga kecil ini dipikirkan, dan menjadi rungutan kepada peniaga-peniaga kecil ini adalah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyewa rumah-rumah kedai ataupun kedai-kedai, kerana ia adalah terlalu mahal. Kalau di atas lantai itu tak kurang 5,000 atau 6,000 sebulan. Hanya mungkin rantaian kedai nasi kandar mamak saja boleh sewa, dan mereka buka 24 jam. Sementara itu saya ingin mencadangkan bahawa sekiranya, ya, PBT ini tidak mempunyai tanah dan sebagainya untuk mendirikan tapak-tapak perniagaan ini untuk penjaja, maka mereka harus berusaha untuk mungkin menyewa beberapa lot kedai dan kemudian menjadikannya seperti food court, ya. Dan di sini penjaja-penjaja boleh ada kios mereka sendiri dan kemudian sewa daripada pihak PBT. Saya sangat sedih kadang-kadang bila melihat kepada rakyat yang semakin susah, ya, dan mereka selalu saling tolak menolaklah di antara nak mencari makan ini, dan peluang ini tidak ada pada PBT kita. Ya, panjang. Satu lagi last sekali, isu 09000 Perumahan Negara. Saya nak ini balik pada Menteri. Ingat dulu masa saya bawa tentang perancangan rancangan kerajaan polisi perumahan, build and sell, and sell and build. Mengapa kita ada rumah terbengkalai? Menteri mengatakan bahawa menteri ada satu plan baru setelah pergi ke Korea, ya, dan balik, dan perancangan yang lebih baik daripada build and sell, dan saya ingin mendengar statusnya sekarang. Terima kasih, Menteri. Ya, terberau. Terima kasih, Datuk Pengerusi.